بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon kepada Allah agar memelihara kita daripada keburukan diri kita dan kejahatan amalan kita. Dan semoga Allah mengurniakan kita niat-niat yang ikhlas dan amalan-amalan yang saleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini kita akan masuk kepada bab yang baru daripada kitab as-salat, iaitu bab sifatis salat. Di mana telah berlalu bab al-masajid, iaitu tempat kita solat. Sekarang sampai kepada bab sifat solat. Jadi kalau kita nak cuba hubung kaitkan antara bab ini dengan bab yang sebelumnya, agak jelas bahawa setelah menerangkan tentang tempat kita solat, iaitu masjid, dan hukum ahkam solat, apa yang perlu kita lakukan apabila kita masuk masjid dan apa yang tidak boleh kita lakukan di dalam masjid, sampai kita kepada bab bagaimana kita nak solat, sifat solat. Jadi sifat solat, yakni kaifiat solat, dan maksud kaifiat solat ini adalah apa yang kita lakukan bermula daripada kita masuk solat hinggalah kita selesai solat. Dan setelah ataupun sebelum itu telah kita tahu bahawa solat itu mengikut definisi yang diberikan oleh para fuqaha, dan yang terpilih ada banyak definisinya. Masing-masing definisi bergantung kepada mazhab masing-masing. Dan definisi yang mungkin kita pilih adalah bahawa solat itu adalah satu amalan, satu perbuatan dan juga perkataan yang khusus, yang bermula dengan takbir, yang berakhir dengan salam. Naam, kita katakan bahawa adalah perbuatan dan perkataan yang khusus. Bukan sebarang perbuatan, bukan sebarang perkataan, tapi khusus. Apa itu khusus? Itu kita rujuk kepada dalil-dalil, kemudian apa yang diterangkan oleh para fuqaha. Kemudian ia tahrimuhu atau tahrimuha at-takbir. Dia bermula, yakni pengharaman solat itu bermula daripada takbir, iaitu dengan ucap Allah Akbar. Kalau tak ada Allah Akbar, dia bukan dinamakan solat. Kemudian ia berakhir dengan memberi salam. Adapun apakah lafaznya, apakah perbuatan-perbuatannya, manakah yang rukun, mana yang wajib, mana yang mustahab, maka itu dibahaskan di dalam kitab-kitab fiqh. Jadi hadis yang pertama yang dibawakan oleh pengarang kitab kita, Al-Imam Al-Hafiz Ahmad bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau berkata, ini hadis 212 mengikut kiraan saya ataupun kiraan kitab ini. 200 berapa tu? 252. Kenapa berbeza bilangannya? Sebab berbeza cara pengiraannya. Ada tambahan di dalam hadis dan di dalam riwayat Muslim begini, ada yang menjadikannya sebagai satu hadis, ada yang menjadikannya sebagai hadis yang lain. Jadi perbezaan pengiraan hadis itu bergantung kepada cara pengiraannya. Saya tak rasa adanya hadis yang tergugur daripada mana-mana nuskhah. Ala kulli hal, hadis yang pertama dalam bab sifat solat. Jadi semuanya ada makna sebenarnya. Jadi dalam banyak-banyak hadis yang membicarakan tentang sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengarang kitab memilih hadis ini, iaitu an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qumta ila as-salati fa asbighil wudu' thumma istaqbilil qiblah fakabbir thumma iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an thumma irka' hatta tatma'inna raki'ah thumma irfa' hatta ta'tadila qa'imah thumma isjud hatta tatma'inna sajidah ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري.
ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائمة. ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن حبان حتى تطمئن قائمة. ولأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام. وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه. وفيها فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله. Walibni Hibban thumma bima syi'ta. Jadi ini adalah matan kitab Bulughul Maram di dalam bab sifatis solah. Kita dapati bahawa ia adalah satu matan yang sangat diambil perhatian oleh pengarangnya kerana beliau bukan hanya mendatangkan satu riwayat dengan satu lafaz, tapi beliau mendatangkan dengan lafaz-lafaz yang lain. Tentu sekali beliau telah menyaring daripada sekian banyak lafaz dan riwayat. Dan kita tahu kelebihan keistimewaan pengarang kitab kita. Beliau seorang hafiz, bahkan digelar sebagai Amirul Mukminin dalam hadis pada zamannya. Itu kelebihan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dan kita tahu bahawa antara karangan kitab beliau adalah daripada kitab Rijal At-Tahdzibul Al-Kamal, dan juga yang membicarakan tentang biografi perawi-perawi Kutubus Sittah. Dan beliau juga telah mempunyai beberapa kita katakan penulisan di dalam kitab syarah hadis. Antaranya adalah kitab Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Dan cara syarah beliau di dalam kitab Sahih Al-Bukhari sangat istimewa. Dan ia juga sangat berat sebab beliau apabila mensyarahkan hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari, dia bukan hanya pergi kepada satu bahagian saja, tapi dia cuba mentafsirkan atau mensyarahkan satu hadis itu dengan hadis-hadis lain. Jadi apa beliau buat? Beliau takhrijkan dulu setiap hadis, kemudian jika ada lafaz tambahan dan sebagainya, beliau jadikan ia mensyarahkan hadis yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Baik, kemudian beliau mendatangkan kalam al-ulama, pembahasan al-fuqaha daripada hadis, beliau membawakan beberapa faedah dalam hadis. Jadi ini adalah cara yang sangat sukar untuk mensyarahkan satu-satunya hadis. Sebab tu para ulama mengatakan la hijrata ba'dal fath. Yang ini maksudnya tidak ada hijrah selepas fath. Walaupun ini adalah iktibas daripada satu copek, kita katakan satu nukilan daripada hadis Rasulullah SAW, tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Makkah, tapi mereka jadikannya sebagai satu pujian kepada kitab Fathul Bari. Tiada hijrah selepas kitabnya Fathul Bari, kalangan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Yang sebenarnya kitab ini namanya sama dengan kitab lain. Sebelum beliau, seorang ulama hadis lain telah mensyarahkan kitab Sahih Al-Bukhari. Dan nama kitab itu juga diberi tajuk Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Siapa tahu karangan siapa? Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu ta'ala. Jadi beliau ini telah mensyarahkan hadis ataupun Sahih Al-Bukhari dengan manhaj yang sama, dengan nafas yang sama, dengan nafas yang panjang, dengan mentakhrijkan hadis, baik yang kadang-kadang mendatangkan beberapa pembahasan ilal al-hadis, kemudian mendatangkan syarah-syarah hadis, kemudian mendatangkan kalam salaf dan sebagainya. Memang penuh seperti beliau mensyarahkan kitab Arba'in An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Tetapi sayangnya beliau tidak sempat menamatkan kitab tersebut. Ia habis dalam beberapa jilid sahaja. Itu pun dah cukup bagus. Sebab tu para ulama mengatakan kalau Ibnu Rajab sempat selesaikan kitabnya, ialah kitab yang terbaik mensyarahkan kitab Sahih Al-Bukhari. Ini menunjukkan bahawa terdapat banyak lagi kitab-kitab lain, ulama-ulama lain yang cuba mensyarahkan Sahih Al-Bukhari. Tapi tak ada yang sepertinya manhaj Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Datang Ibnu Hajar Al-Asqalani beberapa ratus tahun selepas itu, beliau menyambung. Tapi beliau tidak menyambung, beliau mensyarah semula tapi mengikut nafas yang sama. Kemudian mana yang ada beliau mendapat faedah daripada Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, beliau masukkan.
Dan beliau juga telah mendatangkan banyak sebenarnya kalau kita nak tahu sumber beliau dalam mensyarahkan hadis. Beliau juga mengikut manhaj guru beliau Ibnul Mulaqqin rahimahullah ta'ala. Dan Ibnul Mulaqqin ni seorang ulama Syafi'i, seorang ulama hadis, ulama Syafi'i, dan beliau telah mensyarahkan kitab Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam dulu-dulu 8-10 tahun dulu kita pernah syarahkan Umdatul Ahkam, iaitu hadis-hadis yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, iaitu hadis-hadis ahkam. Hadisnya tak banyak. Baik, dan ia disyarahkan dengan begitu, kita katakan begitu panjang, begitu sempurna oleh Ibnul Mulaqqin rahimahullah ta'ala. Bila kita baca kitab Ibnul Mulaqqin, kita baca kitab Fathul Bari, kita nampak banyak persamaannya. Tapi kitab Ibnul Mulaqqin lagi panjang. Cuba bayangkan. Jadi begitulah kita dapati kalau orang nak kaji manhaj Ibnu Hajar Al-Asqalani secara ilmiahnya, akademiknya, memang beliau jadi begitu kerana apa? Kerana telah berguru dengan guru-guru seperti itu. Tapi telah berguru bukan maknanya setakat duduk dan list aku ada guru ni. Lepas tu dia pergi kelas tu, aku ada guru ni. Jadi 100, 1000 orang guru dia ada. Tapi betul-betul ke dia berguru? Itu belum tahu lagi lah. Banyak orang cakap dia guru aku, Syekhuna. Tak habis, Syekhuna, Syekh kami. Tapi jumpa sekali ke 2 kali. Nah, kita kadang-kadang nak kata Syekhuna walaupun kita duduk 10 hari dalam bulan Ramadan pun kita malu nak cakap demikian. Kadang kita duduk setiap minggu pun kat dalam Masjid Nabi pun kita takut. Kita malu nak kata dia adalah Syekhuna. Tapi budak-budak sekarang sikit-sikit Syekhuna. Ala kulli hal. An-Nabi Hurairah radhiyallahu an. Baik, jadi mana sanad dia? Adakah Ibnu Hajar jumpa Abu Hurairah radhiyallahu an? Macam mana awak tahu dia tak jumpa? Apa dalilnya awak tak jumpa? Dia tak jumpa? Ini adalah dari sudut fakta mutawatir. Bahawa zaman hidupnya telah berlalu. Tapi mungkin jumpa dalam mimpi. Okey. Jadi kalau dia jumpa dalam mimpi, dia tabi'in ke? Baik. Jadi sanadnya ada ke tidak antara Ibnu Hajar kepada Abu Hurairah radhiyallahu an? Ada sanad ke tak ada sanad? Ada ke tak ada? Daripada Ibnu Hajar sampai Abu Hurairah tu. Ada ke tak ada? Ada. Zaman beliau masih lagi ada sanad, dan sanad masih boleh dipercayai. Tapi kenapa dia tak letak sanad dia? Dia dah letak sebenarnya dalam kitab-kitab yang lain. Baik, dalam kitab ketika dia mensyarahkan Sahih Al-Bukhari, dia bawakan sanadnya sampai kepada kitab Sahih Al-Bukhari. Kalau dia dah tulis sanad sampai kitab Sahih Al-Bukhari, dia nak tulis setiap kali hadis dia nak tulis sanad dia. Satu sanad kadang sampai 4-5 page. Jadi cukup dia letak dalam mukadimah, ni sanad aku sampai Sahih Al-Bukhari, ni sanad aku sampai Sahih Muslim. Gitu je Imam Nawawi rahimahullah ta'ala juga berbuat demikian. Jadi siapa yang ada sanad sampai kepada Ibnu Hajar contohnya, dia ada sanad sampai kepada Sahih Al-Bukhari, sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, tapi zaman sekarang kalaupun ada sanad, baik sekarang juga telah mula orang nak mengambil sanad, mengambil ijazah dan sebagainya. Itu satu perkara yang baik ke tidak? Satu perkara yang baik, sangat baik, sebab ia menghidupkan adat sanad yang merupakan khususiyah bagi umat Islam ini. Umat Islam ini terkenal dengan sanad. Satu umat yang tak ada sanad binasa. Seperti Yahudi Nasrani, kalau kita tanya dia mana sanad untuk kitab Taurat, mana sanad untuk kitab Bible, ada tak sanad? Tak ada. Dia kata mimpi juga dapat inspirasi kan. Baik, orang buta pun boleh lukis gambar Jesus. Tahu siapa yang lukis gambar Jesus yang kita tengok tu? Rambut panjang, warna putih, muka hidung mancung. Siapa? Orang buta katanya. Tak tahu lah awak pernah baca pasal ni ke tidak. Nah, dan begitu juga kata mereka yang mengarang ataupun yang menulis kitab beberapa versi Injil ini adalah orang-orang yang dapat inspirasi. Kira wali lah. Nah, jadi sanadnya macam tu. Boleh dipercayai ke tidak? Tidak. Dan kitab Injil pertama yang ditulis tu berapa ratus tahun selepas wafatnya selepas ketiadaan Nabi Isa alaihissalam, kita cakap wafat lah. Nah, selepas ketiadaan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian tidak ditulis dalam bahasa aslinya, ditulis dalam bahasa terjemahan. Berapa banyak yang sesat ataupun hilang dalam terjemahan, lost in translation. Banyak penyelewengan. Ala kulli hal, kita umat yang bersanad, jadi kalau ambil sanad itu adalah baik. Cuma asal kita mengambil sanad, sukanya nak ambil barakah. Maksud daripada mengambil sanad adalah untuk
untuk memastikan bahawa khabar yang kita dapat itu, yang kita terima itu adalah khabar yang sahih. Jadi macam mana kita nak tahu khabar itu sahih ke tidak? Adakah semua khabar yang kita dengar semua betul lah ke? Naam, semua khabar daripada TV, daripada warta berita semua betul lah ke? Tidak kan? Daripada surat khabar, tidak juga. Jadi kita kena lihat sanadnya. Jadi apa yang kita lihat pada sanadnya, panjang ke pendeknya ke namanya, kita lihat kepada credibility perawinya. Adakah mereka boleh dipercayai ataupun tidak? Kalau mereka tidak boleh dipercayai atau tidak berapa boleh dipercayai, kita tak confident dengan khabarnya, maka riwayat itu ketika itu adalah riwayat yang lemah. Ataupun dia dipercayai tapi hafalannya tak bagus. Baik, orang yang meriwayatkan hadis itu adalah orang yang dah 80 tahun bawa satu khabar. Macam mana? Orang nak terima ke tidak? Dan seumpama itu yang dibahaskan dalam ulumul hadis. Baik, balik kepada hadis ini, hadis dari Abu Hurairah. Ibnu Hajar sengaja menggugurkan sanadnya sebab beliau pada awal-awal lagi dalam muqaddimah kitab Bulughul Maram ni dia telah terangkan bahawa dia tak tulis, sengaja tak tulis sanadnya sebab ni bukan maksud kitab ini. Dia cuma sebutkan perawi hadis ini daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa nak tengok sanadnya ke ataupun nak baca tambahan ke dan sebagainya, dia telah terangkan makhrajnya. Siapa yang mengeluarkan hadis-hadis ini? Seperti dalam riwayat ini dia kata akhrajahu sab'ah, dikeluarkan oleh yang 7. Dan dia telah terangkan siapakah as-sab'ah itu. Siapa tu sab'ah? 7 orang ni. Satu-satu dulu. Kita ambil Bukhari dulu. Bukhari, Muslim. Lepas tu lagi 4. Ashabus Sunan, Sunan Abi Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Dan 6. Lagi satu, Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Kalau kita rujuk kepada 7 kitab ni, kita akan jumpa hadis ini dari Abu Hurairah. Bila dia kata macam ni, akhrajahu sab'ah, akhraja maknanya dikeluarkan dengan sanad daripada pengarang kitab sampai kepada Nabi SAW. Itu dinamakan akhrajat, takhrij, ikhraj. Kalau setakat rawa, dia tak semestinya dengan sanad tadi. Kalau cakap zakara, yang ulama hadis cakap zakara, maknanya tak ada sanad sebenarnya. Baik, jadi akhrajat itu ada kitab-kitab seperti kitab-kitab masanid ini, kitab-kitab sunan. Baik. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu." Apabila engkau berdiri untuk solat, maka sempurnakanlah wudu. Jadi sebagaimana kita telah baca dahulu, ini adalah jumlah syartiyah, yakni ayat bersyarat. Apabila engkau berdiri, maka buatlah begini. Fa asbighil wudu, berdiri untuk solat, ila solati. Qumta asalnya fi'il madhi, past tense, telah berlalu. Adakah maknanya dah solat baru kita angkat wudu, kemudian baru kita sempurnakan wudu? Jawabnya tidak. Walaupun daripada sudut bahasa, apabila engkau telah berdiri untuk solat. Baik, sebab fi'il madhi ada banyak makna, bukan semuanya menunjukkan kepada yang telah berlalu. Kadang-kadang sedang berlaku, kadang-kadang sebelum ia berlaku, kubail, sebelum ia berlaku. Nah, jadi konteks ataupun ayat tersebut menunjukkan mana satu yang dimaksudkan di sini. Jadi kadang-kadang dimunculkan pada waktu itu juga. Apabila engkau qamat fastarsil, idza aqamta fastarsil, bila engkau iqamat maka cepatkanlah. Jadi dia bukan makna sebelum, bukan maknanya selepas, tapi sama-sama. Dan seperti dalam hadis ini dan ayat dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, maknanya apabila kamu hendak solat, lagi sikit nak solat. Dan kadang-kadang selepasnya, itu dalam ayat-ayat lain. Jadi apabila engkau berdiri untuk solat, dan ini dalil bahawa asal solat mestilah hendaklah kita berdiri. Tak boleh kita duduk untuk solat. Ini juga dibahaskan oleh al-ulama, boleh tak kita duduk dalam solat? Jawabnya, boleh jika tidak mampu. Kalau kita boleh berdiri, kita mesti berdiri. Kalau kita tak boleh berdiri, barulah kita tidak berdiri, duduk ke dan sebagainya. Adapun untuk solat sunat, asalnya apa yang diperlukan
atau disyaratkan untuk solat wajib, begitu juga untuk solat sunat asalnya. Tapi kita ada dalil bahawa dibolehkan untuk kita solat duduk walaupun kita boleh berdiri, jika ia adalah solat sunat. Cuma pahala solat sunat duduk berapa banyak banding dengan solat berdiri? Separuh daripada solat sunat berdiri. Ini jika orang yang mampu. Baik. Jadi apabila kamu berdiri untuk solat, fa'asbighil wudu', maka sempurnakanlah wudu'. Sempurnakanlah wudu' ini ada dua. Satu, sempurna sampai dengan yang sunat-sunatnya. Satu lagi adalah sempurna setakat yang wajibnya sahaja. Maknanya satu kali pun sempurna juga. Isbal. Baik, adakah kita wajib sempurnakan wudu sampai kepada 3 kali, sampai kepada hal-hal yang disunatkan dalam al-wudu? Jawabnya tidak. Jadi perhatikan, walaupun lafaz macam ini, zahirnya wajib, zahirnya setiap perintah, asal setiap perintah hukumnya wajib, kita juga kena lihat dalil-dalil lain. Ini telah kita bahaskan dalam kitab Taharah dalam babul wudu. Jadi yang wajib dalam wudu asalnya adalah apa yang dalam Al-Quran, itu 4 anggota wudu. Berapa banyak anggota wudu? 4. Baik, itu yang disebutkan dalam Al-Quran, faghsilu wujuhakum, wajah kamu, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan hingga ke siku, wamsahu bi ru'usikum, sapulah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki-kaki kamu ke 2 buku lali. Itu asalnya. Dan adakah kumu-kumu dan masukkan di dalam hidung termasuk dalam yang wajib atau tidak? Adakah ia termasuk dalam wajah ataupun tidak? Dan begitu juga pembahasan telinga dan sebagainya telah kita bahaskan, tertib, muwalat dan sebagainya. Baik. Thumma istaqbilil qiblah. Jadi ini dalil bahawa wajibnya berwudu untuk solat, dan terdapat hadis dalam Bulughul Maram ini, la yaqbalullahu salatan bila tahur wala sadaqatan min hulul. Allah tidak menerima satu solat itu dengan tanpa taharah, dan sedekah min hulul, yang khianat daripada barang curi. Baik, kemudian dah angkat wudu, kita dah diri untuk solat, thumma istaqbilil qiblah, kemudian menghadaplah kepada qiblat. Istiqbal maknanya wajah kita, badan kita menghadap ke arah tersebut, itu namanya istiqbal. Dan al-qiblah, alif lam itu menunjukkan sesuatu yang telah diketahui, bukan sebarang tempat itu kiblat, tapi kiblat yang diketahui oleh apa? Oleh orang yang diajarkan berkata-kata itu, sahabat itu. So mastaqbilil qiblah. Dan qiblah bukan di Masjidil Aqsa, tapi di Masjidil Haram. Dan kalau kita di Singapura ni, kita pun tak shoot dekat apa ni, target kepada Masjidil Haram, kita cuma target kat Mekah saja. Tapi kalau orang di Mekah, dia kena arahkan wajahnya ke Masjidil Haram. Fawalli wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Baik. Dan kalau dalam Masjidil Haram, mesti hadap kepada Kaabah. Kepada Kaabah. Kalau miss Kaabah, itu tidak menghadap kepada kiblat. Sebab tu Kaabah ni, orang solat kat depan Kaabah, kita dapati bahawa dia dah bulat. Imam macam mana nak ikut dia? Kalau kita straight, mesti akan kita miss Kaabah. Jadi terpaksalah orang yang betul-betul mesti face satu side daripada Kaabah. Kaabah ada berapa side? 4, bukan 6 6 dadu lah. Atas tak nak pakai, bawah tak nak pakai. Baik. Jadi kita kata 4. Jadi kalau imam diri kat satu side contohnya, semua yang kat belakang dia mesti kat belakang dia. Tapi yang lain tak boleh ikut lah. Yang lain kena ngadap Kaabah. Sebab tu kita dapati bahawa susunannya sedemikian rupa. Ya, ini kelebihannya ataupun keistimewaannya orang solat di hadapan Kaabah. Jadi itu dinamakan al-qiblah. Jadi kalau orang tanya kalau di bulan dan sebagainya, asalnya semuanya sama. Kalau awak di bawah tanah contohnya, awak ngadap ke mana? Kaabah ke atas. Awak ngadap ke atas macam mana? Kalau awak di atas tingkat 8 hotel tinggi, atau sekarang hotel tak tahu berapa tingkat, macam mana nak ngadap? Ngadap ke mana? Arah Kaabah. Walaupun depan kita betul-betul tak ada Kaabah. Jadi Kaabah tu bawah sampai atas semuanya dikirakan
sebagai kiblat Kaabah. Pembahasan tentang kiblat apa dia? Yang agak pelik sikit, kalau orang solat dekat bucu Kaabah kan dia. Kalau menghadap ke Kaabah, dia dah pernah draw kat whiteboard dulu kan. Kalau masih ke dalam, tak ada masalah. Tapi kalau dia ke belakang, dekat dalam Kaabah dia ke belakang, itu ada masalah sikit. Ala kulli hal, sekarang tak ada orang boleh panjat kat situ lagi ya. Mungkin kena tangkap. Okey, dan menghadap kiblat fakabbir, maka bertakbirlah, iaitu kita baca Allahu Akbar. Tak boleh Allahu Akbar. Ada orang panjang, semua dia nak panjang dengan bar sekali panjang. Salah. Sebab akbar jamak kabara. Kabar ini adalah tabal. Tabla atau tabla? Gedang tabla. Plural dia adalah akbar. Jadi dah lari dah makna solat tidak sah. Boleh tak baca Allahu A'zam? Allahu Akbar wa A'zam. Masya-Allah. Allahu Ajal dan sebagainya. Itu semua bagus sebenarnya, daripada tak salah daripada sudut makna. Tapi tidak sah untuk dimulakan solat dengannya. Nasnya Allahu Akbar. Tapi ada dihikayatkan daripada seorang imam salaf bahawa dia membolehkan walaupun dengan Allahu A'zam. Jelas bahawa ini pendapat yang marjuh. Ia pun tidak diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Fakabbir, kita baca Allahu Akbar. Baik, asalnya akbaru. Baik, kalau kita matikan akbar. Ada tak di sini suruh niat ke tak suruh niat? Ni dah sampai kat tempat dia ni. Nak masukkan niat, nak jatuhkan niat, nak tolak niat sampai jatuh. Ini ketika takbir. Sebelum tu lagi tak ada Sebelum tu lagi tak ada. Asbiril wudu, istiqbal qiblah, niat tak ada pula. Adakah tak wajib kita niat? Ikut hadis ini zahirnya tak wajib. Tapi ada hadis lain yang mewajibkan niat untuk semua amalan, apalagi untuk solat yang merupakan tiang Islam. Ya innamal a'malu bin niyyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi itu nas bahawa hanya setiap amalan itu dengan niat, dan setiap orang itu dapat apa yang dia niatkan. Jadi mestilah dia niat untuk solat. Adakah ada masalah orang nak niat untuk solat ke tidak? Adakah kita boleh solat tanpa niat nak solat? Bolehlah, kita tengah tidur, betul tak? Kita sleepwalking, terus kita kita solat. Ngigau lah tu. Tapi kalau awak waras, awak tak mungkin boleh buat sesuatu perkara melainkan dengan awak telah berniat. Kita tak mungkin angkat tangan melainkan kita niat angkat tangan. Baik, mata kita tengok mana semua, kita mesti niat kita nak tengok situ. Sebab tu kena hukum. Kita tengok satu kali ke, dua kali ke, tiga kali. Kan ada? Mana kita boleh kata, entah mata tertengok pula. Mata tak boleh stop tengok pula lagi. Bedek lah tu semuanya. Sebab awak niat, awak kontrol. Sebab tu manusia itu tidak diijbarkan, tidak dipaksa. Tapi dia ada ikhtiar. Itu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Perbuatan hamba itu adalah daripada usahanya sendiri, tapi ia semua adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat tak di seminar Masjid Raudah dulu kita ada bahaskan bahawa ada golongan yang mengatakan bahawa usaha hamba itu adalah kasabnya saja, baik bukan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu permasalahan. Dan beliau ataupun mereka menafikan bahawa hamba itu ada kodrat, ada kemampuan sebelum dia melakukan perbuatan. Dan mereka menafikan sebab dan sebagainya, pembahasan akidah panjang lebar. Jadi mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, manusia itu tidak dipaksa, kecuali gerakan-gerakan pada badannya yang bergerak tanpa ikhtiarnya. Kadang-kadang ada orang sakit, tangan dia menggeletar-geletar, orang datuk ke apa ke, tangan geletar, itu bukan dia niat nak menggeletar-geletar. Ataupun tengah sejuk menggigil contohnya kan. Baik, baru naik motor hujan lebat apa semuanya tu menggigil-gigil, tunggu dekat bawah jembatan. Jadi kalau menggigil tu bukan kadang-kadang bukan ikhtiar kita gigit berbunyi-bunyi, bukan kerana apa? Bukan ikhtiar kita, kadang minum salah, kadang-kadang bunyi dan sebagainya, kadang-kadang bukan ikhtiar kita. Yang bukan ikhtiar kita tidak dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Nah, selain daripada itu, seorang manusia itu yang waras tidak akan melakukan suatu perkara melainkan dia berniat. Jadi bukan niat itu yang dimaksudkan oleh hadis. Sebab tu kata ulama, kalau Allah bebankan seorang hamba itu atau hamba-hambanya untuk melakukan satu amal tanpa niat, mereka tak akan lakukan. Boleh tak suruh buat sesuatu tanpa niat? Tak boleh, kita manusia. Jadi dimaksudkan di sini adalah ada dua. Satu, niat semua amalan itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini juga sebenarnya tak dimaksudkan daripada sudut semua orang Islam, semua orang yang beriman mestilah melakukan satu amalan kerana Allah, yang dilakukan satu ibadat kerana Allah. Tapi di sana ada amalan-amalan yang kadang-kadang menyerupai ibadat dan kadang-kadang juga menyerupai satu adat kebiasaan. Ya ke tidak? Jadi kalau mandi contohnya, mandi ini boleh menjadi mandi ibadat, boleh menjadi mandi bersih, mandi rutin tiap-tiap hari. Ya ke tidak? Jadi apa yang membezakan antara adat dan ibadat dalam mandi di sini? Inilah niat. Jadi ini niat ibadat, niat mandi Jumaat, niat mandi junub. Right? Yang ini tak ada niat tersebut. Kemudian satu lagi adalah sesuatu ibadat itu mempunyai beberapa jenis. Beberapa jenis mandi, beberapa jenis solat. Jadi mungkin ini adalah solat wajib, ini adalah solat sunat. Jadi niatlah yang membezakan, ini adalah solat wajib ataupun solat sunat. Itu yang dibahaskan oleh al-fuqaha. Jadi walaupun dalam hadis ini tak disebutkan tentang niat, kita dapati niat itu wajib daripada hadis-hadis yang lain. Baik, fakabbir, kemudian bertakbirlah. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Quran. Jadi di sini di sini diwajibkan membaca selepas takbir. Membaca apa? Sesuatu yang mudah yang ada padamu daripada Al-Quran. Itu terjemahannya. Adakah yang dimaksudkan di sini Al-Fatihah, atau boleh kita baca yang mudah Inna A'taina sudahlah, malah nak baca Fatihah. Yang paling mudah sekali Inna A'taina, wal asri ke apa. Zahir hadisnya apa saja, apa yang mudah yang ada bersama daripada Al-Quran. Ini dalil bahawa apa? Ia sesuatu yang dihafal. Ma'aka maknanya sesuatu yang ada pada awak. Kalaulah yang dimaksudkan di sini kita buka mushaf baca, semua tempat adalah mudah nak ikutkan. Semua tempat daripada Al-Quran boleh kita baca. So asal kita baca dalam solat ini apa yang kita telah hafal. Baik. Tapi walau bagaimanapun, terdapat banyak riwayat yang menunjukkan bahawa yang dimaksudkan di sini adalah Al-Fatihah. Pertama, dia paling mudah dalam Al-Quran, yang paling mudah dihafal. Dan terdapat dalil-dalil yang lain, tadanya hadis Ubadah bin Samit, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW telah menafikan solat dengan tanpa Fatihatul Kitab. Dengan surah Al-Fatihah. La solata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, liman lam yaqra' bi Ummil Quran, dan sebagainya. Jadi ulama menjadikan hadis ini disyarahkan oleh hadis-hadis mewajibkan surah Al-Fatihah. Ataupun satu lagi cara jamaknya yang dimaksudkan di sini adalah baca Fatihah memang dah diketahui oleh orang ini. Tetapi apa yang Nabi SAW maksudkan adalah baca surah lain yang mudah-mudah bersama dengan Al-Fatihah, khususnya pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Tapi ini juga muskil, sebab semua orang tahu bahawa, tak semua orang tahulah, kebanyakan orang ataupun ulama mengatakan bahawa tidak wajib kita membaca lebih daripada Al-Fatihah. Jadi yang kuat di sini adalah menjadikan ma tayassara ma'aka minal Quran adalah surah Al-Fatihah bagi orang yang mampu. Kemudian kalau orang yang tak mampu, apa juga surah daripada Al-Quran, apa juga ayat, berapa ayat pun jadilah, hendaklah dia baca dalam dirinya itu. Ini adalah cara yang terbaik. Kemudian adakah ia dilakukan setiap rakaat? Adakah kita mesti baca Al-Fatihah ini walaupun di belakang imam,
dalam solat sir, dalam solat jahriyah. Kalau kita nak bahaskan ni semuanya memang macam tak sempat. Jadi kita ambil yang penting, kita cover dulu makna-makna yang boleh kita ambil daripada hadis ini. Thummarka', kemudian setelah itu kita rukuk. Rukuklah hatta tatma'inna raki'ah, sehinggalah kamu tenang rukuk. Jadi raki'an ini adalah takkid. Baik, jadi apakah definisi rukuk? Definisi rukuk adalah kita rendahkan belakang kita. Rendahkan belakang kita. Jadi ke depan. Berapa banyak? Adakah sampai straight? Adakah suku pun dah cukup? Berapa angle dia? Nah, siapa tahu? Rukuk berapa angle dia? Ha? Yang dalam bahasa, yang bukan saya tak cakap saya yang sunnah, daripada sudut bahasa, apa juga rendah sikit dah kira apa? Dah kira rukuk. Tak mestinya sampai bawah, tak semestinya sampai tangan nak pegang lutut. Itu semua kaifiat tambahan. Tak pegang lutut pun, kalau bongkok bahu kita bongkok kan, badan kita terbongkok kan, itu telah dinamakan rukuk. Tu inhina namanya. Jadi kita kena faham mana satukah kadar yang sah, yang wajib, manakah kadar rukuk yang sempurna. Baik. Jadi di sini yang penting adalah rukuk sampai tenang rukuknya. Maknanya apa? Jangan rukuk terus naik balik, atau sekejap sangat lepas tu dia diri balik. Jadi mesti ada at-tuma'ninah. Kemudian lagi satu pembahasan, tuma'ninah tu berapa lama? Ada tak disebut dalam hadis ini? Nabi cuma kata sampai kamu tenang rukuk. Ada orang tenang 1 saat pun dia tenang. Tak tahulah ni burungnya tenang ni. Satu lagi berapa minit tak tenang-tenang, asyik goyang aja. Nah, jadi manakah kadarnya? Jadi di sini juga disyarahkan oleh hadis lain, iaitu sebagai singgah apa ni, tulang semua kata orang tu dah steady kat tempat-tempat dia. Dan juga ada mengatakan bahawa cukuplah tumakninah itu bila kita dapat baca zikir rukuk yang wajib. Kalau zikir rukuk yang wajib 1 kali, contohnya subhana rabbiyal azim, at least kadarnya adalah cukup membaca zikir tersebut. Siapa yang kata kena baca 3 kali, maka wajiblah dia rukuk kadar tersebut. Nah, baik, setelah rukuk apa dia? Thumarfa, kemudian bangunlah hatta ta'tadila qa'imah, hinggalah kamu tegak berdiri. Ini yang ada di dalam lafaz-lafaz lain, hatta tatma'inna qa'imah, sehinggalah kamu tumakninah berdiri. Dan kita tahu bahawa ketika berdiri itu ada juga bacaannya. Nak ikutkan sebelum tu pun, daripada diri kepada rukuk tu pun ada bacaannya, itu bacaan takbir, bangun pada sami Allah liman hamidah dan sebagainya. Itu semua tidak disebutkan dalam hadis ini. Dan adakah yang tidak disebutkan dalam hadis ini semuanya tidak wajib? Ini akan kita bahaskan nanti. Sebab tu hadis ni sangat penting. Hadis ni dinamakan hadis orang yang salah dalam solat, musi'us solah. Sebab Nabi SAW sedang mengajarkan kepada seorang yang tak tahu macam mana nak solat. Baik, kita potong sikit lah, sebab ada kisah di sebalik hadis ini, bahawa ada orang masuk dalam masjid dan dia pun mula solat 2 rakaat. Kemudian lepas itu dia beri salam kepada Nabi SAW. Nabi jawab salam. Nabi kata, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Pergilah dan solat sebab engkau tadi tidak solat. Jadi dia pun pergi solat lagi 2 rakaat. Macam mana dia solat? Yang pertama kali dia beri salam lagi pada Nabi SAW. Nabi jawab lagi. Nabi kata apa? Pergi solat sebab engkau tadi tidak solat. Dia buat sampai 3 kali. Akhirnya dia give up. Dia kata, fa wallahi la uhsinu ghaira hadha. Demi Allah, aku tak boleh buat lebih baik daripada yang tadi. Itu the best yang dia boleh buat. 3 kali sama. Nah, dah sungguh-sungguh tu. Jadi alimni, maka ajarkanlah aku. Jadi bila Nabi lihat bahawa dia dah ready untuk terima pelajaran, Nabi SAW pun terangkan sifat solat. Tentulah Nabi akan terangkan yang mana? Yang mana yang dia silap, betul tak? 1. Kemudian yang wajib. Jangan diajarkan yang sunat, wajib dia tak ajar. Boleh tak? Tak boleh.
Jadi mesti yang Nabi ajar tu semua yang wajib-wajib. Sebab itu ada pembahasan apakah yang Nabi tak sebutkan dalam hadis ini tidak wajib. Jadi ini kita lihat nanti. Kemudian berdiri, sampailah tegak berdiri, thumma sujud. Lepas tu sujud, sampailah tenang sujud. Jadi thumma kat sini semuanya litarahi. Maknanya ada tertibnya. Ini dalil bahawa kita mesti lakukan amalan-amalan solat ni secara tertib. Tak boleh sujud dulu baru rukuk dan sebagainya. Kemudian setelah sujud, dan tidak diterangkan sujud ni sujud atas tulang, berapa banyak tulang dan sebagainya. Jadi ini diterangkan dalam hadis-hadis yang lain. Cuma makna sujud dan sujud asalnya adalah letakkan muka ke tanah. Macam mana tangannya, kakinya ke atas ke bawah dan sebagainya, itu tidak terangkum dalam makna sujud daripada sudut bahasa. Boleh? Nah, janji muka letak atas tanah tu dah dikirakan sebagai sujud. Jadi sebab itu kita perlu kepada hadis-hadis lain akan didatangkan oleh pengarang kitab menerangkan kaifiat-kaifiat sujud. Thumma fa'al zalika fi salatika kulliha. Kemudian lakukan semua itu dalam solatmu semuanya. Jadi menunjukkan bahawa baca menghadap kiblat, baik. Kemudian takbir, zahirnya lah baca sesuatu daripada Al-Quran, rukuk, sujud ini semuanya mesti lakukan tiap-tiap rakaat. Baik, tapi zahir ini tidak dimaksudkan sebab takbir tidak diwajibkan untuk kita ulang setiap rakaat. Kita cuma takbir sekali sahaja. Jadi walaupun lafaz tu lafaz umum, semua kita buat itu setiap rakaat, tapi ia diketahui pengkhususannya, bahawa tidak dimaksudkan di situ takbir. Jadi dalil bahawa semua ini baca Fatihah ni wajib setiap rakaat. Ini dalil bagi pendapat jumhur. Di sana ada orang yang mengatakan bahawa kita hanya wajib baca Fatihah tu at least satu rakaat ataupun first tu rakaat saja, yang lagi dua tak payah baca. Ada juga pendapat macam itu. Kalau kita katakan ihsa, nak kumpulkan semua pendapat ulama berkaitan dengan permasalahan kaifiat solat ini, sangat banyak sekali. Dan banyak pun kita telah tahu. Jadi saya nak ambil masa pun satu, mungkin tak sempat. Kita nak ambil masail yang penting-penting sajalah. Kita ambil yang penting-penting. Kemudian kalau ada soalan tentang perkara lain, boleh diajukan soalannya. Jadi sekarang kita solat, time solat. Kita berhenti untuk solat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Kita telah membaca hadis Abu Hurairah radhiyallahu an berkaitan dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan sifat salat yang diajarkan oleh Nabi kepada seorang sahabat yang salah dalam salatnya. Dan berkata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala bahawa hadis dengan lafaz ini adalah lafaz Al-Bukhari. Dia dikeluarkan oleh As-Sab'ah wal lafdhu lil Bukhari. Nah, kita lihat dalam kitab Subulus Salam fi wal Ibn Majah. Kemudian Ibn Hajar menerangkan bahawa terdapat lafaz lain yang terdapat di dalam Sunan Ibnu Majah, itu makna wal Ibn Majah, yang juga daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bi isnadi Muslim. Maknanya bi isnad rijaluhu rijalu Muslim, bahawa perawi-perawinya adalah perawi-perawi yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Itu maknanya rijal Muslim. Baik, hatta tatma'inna qa'imah, sehinggalah engkau tenang, tumakninah dalam keadaan berdiri, yakni iwadan min qawlihi fi lafzil Bukhari hatta ta'tadila, yakni ganti daripada lafaz yang terdapat di dalam
riwayat Al-Bukhari hatta ta'tadila. Jadi maknanya hatta ta'tadila riwayat Ibnu Majah, hatta tatma'inna riwayat Bukhari. Baik, yang penting di sini makna i'tidal adalah tuma'ninah. Fadalla ala ijabil itmi'nani 'inda al-i'tidali min ar-ruku'. Maka ia menunjukkan kewajiban bertumakninah ketika ber'iktidal selepas bangun daripada rukuk. Dan ini menyalahi amalan sebahagian orang yang apabila bangun daripada rukuk, bangunnya macam mana? Bangun terus macam nak dive, swingkan tangan terus apa? Belum sempat apa-apa dia terus turun nak sujud. Ada tak yang buat macam tu? Ada, banyak. Lebih-lebih lagi dalam solat apa? Tak lama lagi solat tarawih. Nah, nasib baik lantai-lantai simen, seramik, batu. Kalau di masjid-masjid lama, lantai dia lantai papan kayu, memang gedegang-dengung bunyi macam nak roboh masjid. Jadi tak ada tumakninah, dan hadis ini mewajibkannya. Sebab hatta dekat sini menunjukkan ghayah yang mana masuk di dalamnya yang akhir tu. Yang ini tumakninah ni masuk di dalam kaifiat rukuk, bukan tak masuk. Fadalla ala ijabi al-itminan. Jadi menunjukkan kewajipan bertumakninah bila bangun daripada rukuk. Jadi bukan tangannya swing sana swing sini. Jadi tangan kalau nak elakkan daripada banyak bergerak, letakkan saja di tepi, ataupun sebagian ulama meletakkannya balik ke atas dada, yakni disedekapkan tangannya. Tapi itu tidak ditunjukkan oleh hadis ini. Jadi badan tegak balik bagaimana di dalam riwayat lain, sehinggalah tulang-tulang itu sampai ke tempat-tempatnya kembali. Jadi tak ada nak gerak-gerak lagi. Baik, wa mithluhu ay mithlu ma akhrajahu Ibnu Majah ma fi qawlihi, dan seperti yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah apa yang terdapat di dalam kata-katanya di dalam hadis Rifa'ah bin Rafi' inda Ahmad. Jadi dalam hadis Rifa'ah bin Rafi' dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban hatta tatma'inna qa'ima. Jadi kenapa disebutkan di sini Rifa'ah bin Rafi'? Sebab biasanya bila kita takhrijkan hadis, kita hanya mengeluarkan hadis yang dikeluarkan oleh sahabat yang sama. Hadis kita ni siapa sahabat dia? Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi bila kita kata ini adalah riwayat Ibnu Majah, maknanya adalah riwayat Abu Hurairah juga. Bukan daripada sahabat yang lain. Bila sahabat ni adalah sahabat yang lain, kita mesti distinguishkan dia bahawa ni adalah sahabat yang lain. Sebab ini semua istilah dalam ilmu hadis. Jadi kita nak tahu orang ni tahu ilmu hadis ke tidak, dia tahu penggunaan istilah ini. Kita nak tahu orang ni tak tahu ke tak tahu dalam ilmu hadis bila kita dapati dia cuai dalam penggunaan istilah-istilah ini. Sebab itu nak terjemahkan kitab, nak kena tahu istilah-istilah ini. Bukan semua orang tahu bahasa Arab boleh menterjemahkan kitab. Baik. Dan bukan semua tahu bahasa Arab boleh ajar bahasa Arab pun. Sebagaimana bukan semua awak ni boleh ajar bahasa Melayu. Guru-guru Melayu dengar kita cakap je dah ketawa kan. Nah, termasuk saya juga. Nak ajar lagi. Jadi ada kepakarannya sendiri. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh ataupun perawinya adalah Rifa'ah bin Rafi'. Dan di dalam lafaz Imam Ahmad, fa'aqim sulbaka hatta tarji'al 'idham. Dalam lafaz Imam Ahmad, maka dirikanlah tulang sulbimu sehingga kembali tulang-tulang. Jadi tulang sulbi, tulang belakang kita. Sebagaimana dalam Quran, yakhruju min baini as-sulbi wat tara'ib. Walin Nasa'i wa Abi Dawud min hadis Rifa'ah bin Rafi', dan dalam riwayat An-Nasa'i dan Abu Dawud daripada hadis Rifa'ah bin Rafi', innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu'a kama amarahu Allah ta'ala thumma yukabbiru Allah ta'ala wa yahmadahu wa yuthni alayhi.
wa fiha fa in kana ma'aka Qur'anun faqra wa illa fahmadillaha wa kabbirhu wa hallilhu. Kita terjemah hadis ini dulu. Dalam riwayat Nasa'i dan Abu Dawud daripada hadis Rifa'ah bin Rafi', bukan hadis Abu Hurairah. Sesungguhnya tidak sempurna solat seorang dari kamu sehinggalah dia menyempurnakan wuduknya sebagaimana yang diperintahkan Allah Ta'ala. Bahagian ini bahagian yang penting, bahawa solat itu bersyaratkan wuduk, dan wuduk yang disyaratkan itu adalah apa yang diperintahkan Allah Ta'ala. So, kat mana yang Allah perintahkan kita berwuduk? Cuma dekat Quran dalam surah Al-Ma'idah. Dan di dalam surah Al-Ma'idah cuma diterangkan 4 anggota wuduk sahaja. Ini dalil bagi kebanyakan ulama bahawa itu saja, ini 4 anggota wuduk itu saja yang wajib, sama ada dibasuh ataupun disapu. Adapun yang lain yang ada dalam hadis, mereka kata bahawa ia tidak wajib, termasuk baca basmalah, termasuk kumur-kumur dan sebagainya, apalagi mencelah-celahkan jari pada kaki. Baik. Dan dalil mereka adalah Nabi SAW terangkan kepada sahabat ini, hendaklah engkau berwuduk, sempurnakan wuduk sebagaimana yang Allah perintahkan, sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan. Dan ia kita tahu di dalam Al-Quran. Boleh ni? Nabi kata sebagaimana yang Allah perintahkan. Jadi Nabi rujuk sekarang pada apa? Kepada Al-Quran. Kau bacakan Al-Quran, ayat wuduk dalam surah Al-Ma'idah, macam gitulah sempurnakannya. Jadi paling kurang 1 kali. Tak ada kat situ 3 kali kan? Tak ada. Walau bagaimanapun, ada kemusykilan di sini kerana terdapat perintah-perintah dalam hadis-hadis lain. Idza tawadda'ta famadmid, apabila engkau berwuduk hendaklah engkau berkumur-kumur. Contohnya, tidak ada wuduk bagi orang yang tidak baca basmalah alaih, la wudu'a liman lam yusammillaha alaih, dan beberapa hadis yang lain. Jadi di sinilah timbulnya pembahasan di kalangan para fuqaha, mana satukah yang wajib, kemudian adakah yang selain daripada Al-Quran itu wajib juga ataupun tidak. Kemudian mereka lihat perbuatan Nabi SAW ketika berwuduk. Nabi berwuduk macam ni. Adakah perbuatan Nabi SAW ini menunjukkan kepada wajib ataupun tidak? Ia cukup menunjukkan sunnah. Kemudian ada yang mengatakan kalau ini dilakukan selalu oleh Rasulullah SAW, mereka katakan ini wajib. Tapi kadang-kadang Nabi tinggalkan, maka ia tidak wajib. Jadi nak kena cari dalil-dalil bahawa Nabi pernah tinggalkan tak perbuatan ini ataupun tidak, ataupun Nabi tak pernah tinggalkan perbuatan ini ataupun tidak. Contohnya, sapu telinga. Sapu telinga ni sebahagian daripada anggota wuduk ke tidak? Telinga. Tak. Jadi kalau siapa sapu telinga ketika berwuduk, apa dia buat? Apa dia buat? Bid'ah lah. Sebab dia bukan anggota wuduk. Awak jawab biar betul tau. Sebab tengok soalan. Adakah dia anggota wuduk? Cakaplah ya. Tapi adakah dia wajib daripada anggota wuduk? Kalau awak kata tidak, baru mungkin kita kata oh tidak. Sebab hadis Uthman bin Affan daripada Humran Maula Uthman radhiyallahu anhu, Uthman bila angkat wuduk, dia tidak sapu telinga. Lepas tu dia kata, demikianlah aku lihat Nabi SAW berwuduk. Hadis tu dalam Bukhari dan Muslim. Hadis pertama dalam wuduk. Ingat tak? Ingat. Mana tak ingat Ustaz? Mesti ingat. Saya baca semua saya ingat. Alhamdulillah, semua ingat. Jadi telinga kat sini tidak disapu. Tapi dekat tempat lain Nabi SAW sapu telinganya dengan air lain daripada dia buat sapu kepalanya pula. Ataupun dengan air baru. Ada? Ada pembahasan lafaz itu syaz ataupun tidak. Ini pun kita ingat kan? Kemudian terdapat pembahasan, adakah kepala ni telinga ni sebahagian daripada kepala ke, telinga ni sebahagian daripada muka ke, ataupun dia lain. Kalau telinga sebahagian daripada kepala disapu, jadi telinga pun disapu. Kalau daripada muka, lain cerita dia. Ataupun dia lain, dia bukan kepala, dia bukan muka.
terdapat kata-kata salah tentang masalah itu. Takkan kita nak revise balik Jadi saya tahu awak semua ingat. Saya kasih je sikit-sikit suruh ingat-ingat balik. Baik. Jadi kata-kata ini berwuduklah sebagaimana Allah perintahkan. Zahirnya sampai dekat mana yang diperintahkan dalam Quran. Tapi di sana ada ulama mengatakan bahawa apa yang Nabi perintahkan juga adalah apa yang Allah perintahkan. Jadi kalau ada riwayat Nabi SAW perintahkan itu dalam berwuduk, perintahkan ni berwuduk, nak ikutkan siapa juga yang perintah? Allah juga perintahkan. Tapi ini agak lemah. Sebab apa? Orang ini ataupun Nabi SAW sedang diajar oleh Nabi SAW. Nabi sekarang yang ajar kan. Kemudian Nabi refer kepada Quran. Tentulah orang ni memang tak tahu apa sunnah Nabi SAW ketika nak solat. Dan begitu juga ketika berwuduk. Jadi Nabi sandarkan ilmu beliau kepada apa yang dia tahu daripada Al-Quran. Itu zahirnya, itu lebih zahir daripada kita katakan apa yang Nabi perintahkan adalah apa yang Allah perintahkan. Jadi dalil orang mengatakan yang wajib hanya yang ada dalam Quran tu saja, sebenarnya kuat. Okey? Kuat jugalah kita katakan. Dan mazhab Hambali yang mengatakan apa juga Nabi buat asalnya dalam bentuk selalu mudawamah, baik, ia juga wajib, apalagi yang Nabi perintahkan. Baik, jadi itu ada khilaf dekat situ. Kemudian apa? Dalam riwayat An-Nasa'i dan Abu Daud ini, thumma yukabbirallaha ta'ala wa yahmadahu wa yuthni alaih. Kemudian hendaklah bertakbir, membesarkan Allah. Ini kata Allahu Akbar. Wa yahmadahu, memujinya, wa yuthni alaih, mengagungkannya. Jadi apa maksud di sini? Zahirnya ini adalah dalam iftitah, doa iftitah. Wa fiha fa in kana ma'aka Qur'anun, jika kau ada Quran bersamamu, bukan bawa mushaf kat dalam kocek macam dalam solat tarawih. Maknanya kau ada hafallah Quran. Kalau tidak semua orang hafal Quran sebab dia apa? Dia ada mushaf dalam kocek, dalam handphone. Tak payah nak hafal Quran lagi. Faqra, kalau ada hafalan Quran, maka bacalah ia. Di sini juga tidak disebutkan mesti baca Al-Fatihah. Kemudian wa illa, kalau kau tak ada apa-apa yang kau hafal daripada Al-Quran, solat tetap solat. Solat ke tidak kalau tak ada Fatihah? Ke belajar Fatihah dulu baru solat? Solat tetap solat. Jadi ini antara kewajipan yang hanya diwajibkan bila mampu, yang ia gugur bila tidak mampu. Alhamdulillah. Jadi solat tetap solat. Wa illa fahmadillaha wa kabbirhu wa hallilhu. Kalau engkau tak ada surah apa-apa Quran, apa-apa surah daripada Quran, maka mujilah Allah, takbirlahnya dan tahlillah. Tahlil maknanya baca la ilaha illallah. Berapa kali tak disebutkan. Jadi macam mana nak takdirkan 1 kali ke 3 kali? Kita katakan bukan 3 kali, bukan 1 kali, tapi ikut kalau kita baca Al-Fatihah berapa lama, macam gitulah kita baca Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ataupun kita baca apa yang kita tahu sepanjang kita baca Al-Fatihah. Sebab dia menggantikan Al-Fatihah. Mungkin inilah dalil bagi orang yang mengatakan kalau kita tak mau sujud sahwi, kita bacalah tasbih. Mungkin. Sebab saya pun tak tahu apa dalil mereka. Sebab sujud sahwi asalnya tidak wajib. Jadi kalau kita baca ayat sajadah, sujud sahwi pula, minta maaf, sujud sajadah, sujud tilawah ni, maka kita sujud. Kalau kita tak nak sujud, tak payah sujud lah. Tak ada ganti-ganti. Sebab kalau ada gantinya, mesti ada dalilnya. Kita takut nanti orang sengaja tak nak sujud, lepas tu dia baca tasbih dan zikirnya. Wali Abi Daud, dan dalam riwayat Abu Daud pula, thumma qra' bi ummil kitabi wa bima sya'allah. Kemudian bacalah dengan ummul kitab, induk al-kitab. Tak ada tafsiran lain melainkan Al-Fatihah. Ia adalah ummul kitab.
Sebab ia adalah ayat ataupun surah yang awal sekali, yang juga dinamakan Al-Fatihah, pembukaan Al-Quran. Dan dia adalah surah yang paling agung dalam Al-Quran. Tak ada surah yang lebih hebat daripada surah Al-Fatihah. Tapi tak bermakna bahawa setiap kali apa nak buat semua Al-Fatihah, sikit-sikit Al-Fatihah, sebelum sembahyang Al-Fatihah, tengah sembahyang Al-Fatihah, lepas sembahyang Al-Fatihah. Tidak pula Tidak. Sebab kalau ada, mesti Nabi pun buat Al-Fatihah, sahabat-sahabat pun baca. Ya, tak ada kan? Wa bima Allah, dan bacalah dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebab apa juga kita lakukan, hanya akan kita lakukan jika Allah kehendaki kita lakukan. Ia bukan terkait dengan kehendak Allah saja, ia juga terkait dengan kehendak kita. Sebab kalau kita tak nak baca surah lepas tu, tak bacalah kita. Kalau kita bacalah kita. Kalau Allah kehendaki, berapa banyak kita nak baca. Zahir riwayat Abu Daud, dua-dua wajib. Sebab dua-dua perintah, baca Fatihah, umul kitab, dan apa yang Allah kehendaki. Apa yang dia kehendaki dengan izin Allah. Tapi kita tahu bahawa, dan di sini ada khilaf di kalangan salaf, apakah hukumnya membaca surah selepas Al-Fatihah. Jumhur mengatakan tidak wajib. Dan di sana ada riwayat baca Al-Fatihah fasa'ida. Ni dalam Sahih Muslim kalau siapa ingat lagi, dan lebihnya. Zahirnya baca Al-Fatihah dan lebih lagi. Jadi surah lain pun wajib. Jadi ada pendapat kedua yang mengatakan baca surah pun hukumnya wajib. Tapi ini dijawab dengan beberapa jawapan. Ada pembahasannya dalam Fathul Bari. Nabi SAW bila terangkan hukum hudud, potong tangan bagi siapa? Orang yang mencuri, bahawa nisab hukum hudud mencuri ini adalah rubu' dinar, 1/4 dinar, fasa'idan, ataupun lebih, dan lebih, 1/4 dan lebih. Tapi maknanya apa? 1/4, bukan lebih dia. Bukan 1/4 dan lebih baru kita potong tangan. 1/4 dah potong tangan. Jadi maksud di sini kita katakan bahawa yang wajib hanyalah membaca Al-Fatihah. Dalam riwayat Ibn Hibban diterangkan apa makna dengan apa yang dikehendaki Allah, thumma bima syi'ta, kemudian dengan apa yang kau kehendaki. Jadi kalau diserahkan sesuatu kewajipan itu kepada apa yang kita kehendaki, menunjukkan bahawa ia tidak wajib. Ya, perhatikan Ibn Hajar bawakan riwayat-riwayat ini baik untuk kita faham dalil-dalil ulama tentang masalah sifat solat. Baik, dan Rifa'ah, kata Imam As-San'ani rahimahullah, dengan ra'-nya berbaris bawah, Ibnu Rafi', seorang sahabi Ansari. Beliau ikut serta dalam peperangan Badar dan peperangan Uhud, dan semua masyahid, yakni semua peperangan bersama Rasulullah SAW. Kalau dah semua dia ikut serta, semua perang dia ikut serta bersama Rasulullah, kenapa nak sebut Badar dan Uhud lagi? Repetition ke bukan ni? Dia ikut serta dalam semua peperangan dia ikut serta dalam peperangan Badar, peperangan Uhud, dan semua peperangan Rasulullah SAW. Cakap aja dia ikut dalam semua peperangan Rasulullah kan? Sebab spesialnya Badar dan Uhud ada kelebihan bagi orang-orang yang ikut serta dalam peperangan Badar dan peperangan Uhud. Allah SWT mengampunkan orang-orang yang ikut serta dalam peperangan Badar. Dan peperangan Uhud pun juga ada penerangannya di dalam Al-Quran. Baik, wa syahida ma'a Ali alaihi salam al-Jamal wa Siffin, dan beliau ikut serta tapi dalam saf Ali radhiyallahu anhu dalam peperangan Jamal dan peperangan Siffin. Ini peperangan fitnah sebenarnya, sebab peperangan ini antara sahabat. Baik, wa tuwfiya awwala imarati Muawiyah, dan beliau meninggal dunia pada awal pemerintahan
Muawiyah. Jadi kalau dia adalah penyokong Ali radhiyallahu anhu, agak-agak kita jumpa nama dia dekat tempat mana? Biografi dia. Dekat tempat biografi orang Syiah. Mesti ada punya kalau macam ini. Tapi tak semua orang yang sokong Ali radhiyallahu anhu adalah orang Syiah lah. Tidak. Baik. Kalau kita terangkan apa maknanya, kemudian pujilah dia. Kata Sad'ani rahimahullah ta'ala, yahmadahu ghairal qira'ah. Bukannya bacaan Quran. Wa huwa du'a al-iftitah. Tapi membaca doa iftitah. Kalau betul, fayu'khadhu minhu wujubu mutlaqil hamdi wa thana'i ba'da takbiratul ihram. Jadi boleh kita ambil daripada lafaz ini kewajiban mutlak untuk memuji Allah dan mengagungkannya selepas takbiratul ihram. Maknanya doa iftitah tu wajib. Ikut lafaz ini. Dan akan datang pembahasan tentangnya nanti. Baik, kemudian telah kita dapati Imam San'ani pun kata demikian berkaitan dengan wuduk lah sebagaimana perintahkan oleh Allah. Ia menunjukkan bahawa madmadah dan istinsyaq tidak wajib. Tapi perintah tu apa? Perintah untuk madmadah berkumur-kumur dan istinsyaq itu dianggap sebagai perintah sunnat. Haitsu warada 'ala nadbi. Jadi gitu cara jamaknya. Dan di dalam hadis juga menunjukkan kewajiban menghadap ke kiblat sebelum takbiratul ihram. Dan terdapat dalam hadis lain bahawa kalau orang itu solat sunat dalam keadaan menunggang kenderaan, tidak mengapa dia tidak menghadap kiblat. Ingat lagi? Sebab ada hadis dah. Ada hadisnya. Baik, pembahasan tentang pembacaan Al-Fatihah. Kata San'ani rahimahullah ta'ala, terlihat syarahnya. Dan hadis ini juga menunjukkan kewajiban membaca Al-Quran dalam solat sama ada Fatihah ataupun selain Fatihah. Dengan sabdanya, ma tayassara ma'aka minal Quran. Bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran yang kau hafal. Wa qawluhu fa in kana ma'aka Qur'anun. Jika engkau ada hafal Quran. Ini kan apa juga surah boleh zahirnya. Walakin tetapi riwayat Abu Dawud dengan lafaz faqra bi ummil kitab, bacalah dengan ummul kitab, dan riwayat Ahmad dan Ibn Hibban thumma qra bi ummil Quran thumma qra bima syi'ta, kemudian bacalah dengan ummul Quran, kemudian dengan apa yang kau kehendaki. Ia menunjukkan bahawa yang wajib adalah Al-Fatihah. Begitulah Ibn Hibban telah meletakkan tajuk babun fardul musalli fatihatul kitabi fi kulli raka'ah. Jadi Imam Ibn Hibban, salah seorang ulama hadis, beliau meletakkan tajuk dalam Sahih Ibn Hibban, ya, kewajipan seorang yang solat itu adalah fatihatul kitab dalam setiap rakaat. Jadi itu fahaman beliau Ibn Hibban rahimahullah ta'ala. Ada kan dalam kitab? Nah, jadi itu yang beliau faham. Fama'a tasrih riwayat bi ummil Quran. Jadi adanya riwayat yang jelas suruh baca ummul Quran. Jadi kita jadikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz apa yang mudah bagimu bermakna Al-Fatihah. Dibahaskan hal ini sebenarnya, walaupun sekarang hampir tak ada orang yang mengingkari kewajipan Al-Fatihah.
Tapi sebenarnya ada satu mazhab yang tadi saya sebutkan tu, iaitu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kata baca Al-Fatihah dalam solat ni apa hukumnya? Wajib. Wajib tak wajib? Wajib. Tapi adakah wajib baca Fatihah dalam setiap rakaat? Itu isu ya. Jadi mereka kata yang wajib cuma 2 rakaat pertama saja. Lagi 2 rakaat terakhir nak baca boleh, tak nak baca pun boleh. Itu mazhab. Itu mazhab. Tapi kalau ikut kaedah, bila ada perintah daripada Quran, maka mereka jadikan dia fardu. Wajiblah. Tapi kalau perintah itu bukan dalam Quran, bukan dalam hadis mutawatir, tapi hadis ahad, walaupun sahih, mereka kata ia wajib, bukan fardu. Kalau jumhur, fardu tu wajib, wajib tu fardu. Kalau mazhab Hanafi, fardu lain, wajib lain. Baik, apa beza dia? Beza dia itulah fardu tu, bila ada perintah daripada Al-Quran. Dan kalau fardu, kalau tak buat, berdosa dan tak sah. Kalau wajib, tak buat, berdosa tapi sah. Itu ikut kaedah mereka. Berdosa tapi sah. Jadi mereka kata wajib baca Al-Fatihah, tapi kalau tak baca, berdosa, tapi solatnya tetap sah. Jumhur, lain-lain mazhab semua, rasanya tak ada orang melainkan mazhab Hanafi yang kata, mazhab lagi 3 tu, lain-lain mazhab semua kata wajib. Ini fardu lah baca Al-Fatihah setiap rakaat. Kalau tak baca, berdosa dan tidak sah. Jadi itu bezanya mazhab Hanafi dalam hal ini. Saya tak tahulah kita ada campur dengan mereka ke tidak, ataupun solat di tempat-tempat mereka, ataupun kita tahu amalan orang bermazhab Hanafi sekarang ini. Ada mereka, nak ikutkan ramai di kalangan mereka, kalau pergi Masjid Nabi ke apa semua, mereka solat memang macam tak baca Fatihah. Mustahil tu baca Fatihah dalam rakaat ketiga ke 4. Try solat isyak di masjid-masjid mereka. Ada orang pernah try? Atau pernah ingat dulu? Saya ingat dulu, mustahil ni baca Fatihah. Kita kejar macam apa pun kan, kita letak gear berapa pun, kita pakai Ferrari pun, terbang pun tak boleh habis juga. Tak boleh habis. Nampak sah dia tak baca Al-Fatihah. Mungkin dia baca tapi surah lain. Dia pegang kepada apa? Ma tayassara ma'aka minal Quran. Apa yang mudah yang kau hafal daripada Al-Quran. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari, alangkah hairannya aku, wa'ajabi, dia kata, orang-orang Hanafi ni, kalau ikut kaedah mereka ni, baca Fatihah ni wajib. Kalau tak baca, berdosa. Sah ke tak sah, cerita lain. Jadi kalau kita solat ni, apa yang kita nak sebenarnya? Nak dekatkan diri pada Allah SWT. Nak pahala ke nak dosa? Nak pahala. Tapi sengaja mereka, 2 rakaat terakhir, mereka tak baca Fatihah. Biasanya mereka baca surah lain lah, pendek ataupun tak baca terus, Allah Alam. Kenapa? Kerana sengaja nak menyalahi mazhab lain, supaya ini mazhab Hanafi ni. Sebab nak tunjukkan bahawa tak wajib. Padahal kalau dia pandai, dia berakal, dia akan apa? Dia akan baca juga macam jumhur. Sebab minimum kata mazhab Hanafi ikut kaedah mereka, dia adalah wajib. Jadi permasalahan bab solat ni, banyak yang kata orang tu bercanggah lah dengan dalil adalah daripada mazhab ini. Wallah alam. Nanti dalam bab tumakninah juga, yang paling banyak masalah adalah mazhab ini. Walaupun mazhab lain kadang-kadang terikut-ikut juga. Kadang-kadang orang Melayu pun ikut solat macam diorang juga. Dah lama duduk kat sana kan. Tak ada tumakninah, duduk antara dua sujud, baru tersap. Gitu je. Jadi hadis ini hujah atas mereka bahawa Nabi SAW kalau nampak mereka solat ini, Nabi akan suruh apa? Solat lagi. Sebenarnya tadi engkau tak solat. Jadi Nabi kata, fa innaka lam tusalli. Tadi engkau tidak solat. Jadi Nabi nafikan solat itu daripadanya. Jadi ini dalil bahawa seorang yang buat suatu solat,
tak ikut rukunnya, tak ikut kewajipannya, seolah-olah dia tidak solat. Maknanya tidak dikira sebagai satu solat pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalil juga bahawa niat sahaja tidak mencukupi. Jangan sikit-sikit, tapi niat baik apa. Tak pakai tudung. Niat saya lagi putih daripada dia je. Mana tahu. Tentu. Ini semua dah lain. Jadi kita katakan niat pun mesti betul. Amalan pun mesti sesuai dengan sunnah. Jadi yang rajih dalam masalah ni membaca Al-Fatihah. Kemudian adakah dia wajib untuk orang yang solat berjamaah ataupun tidak? Juga ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan jika imam itu baca sir, maka makmum pun wajib baca sir. Ataupun imam baca jahar tapi kita tak dengar. Imam baca, mikrofon, speaker rosak, contohnya bateri dah weak, kita dah tak dengar, seolah-olah dia macam baca sir lah. Jadi kita pun wajib baca sebab kita tak wajib dengar apa yang imam baca. Tapi kalau imam baca kuat, kita kena dengar. Jadi kita tak boleh baca. Sebab Allah perintahkan kita bila dengar Al-Quran, hendaklah kita fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengarlah apa yang dia baca. Apabila dia baca Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Baik, itu perbahasan yang panjang lebar dalam masalah ini. Walau bagaimanapun, terdapat riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an dan Abu Ubadah bin Samit yang mana lafaznya sangat umum. Lafaznya sangat umum bahawa Allah bahawa solat seorang yang tidak baca Al-Fatihah itu adalah khidaj. Fahiya khidaj, fahiya khidaj. Maknanya batilah, batilah, batilah. 3 kali Nabi SAW kata. Dan Abu Hurairah kata bahawa bila ditanya macam mana engkau solat kalau belakang imam, dia kata aku solat, aku baca Fatihah pada diriku sendiri. Maknanya aku baca juga pelan-pelan. Jadi itu adalah mazhab Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada kalangan ulama mazhab dan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Dan Allah alam, pada saya itulah pendapat yang rajih. Dan di sana ada hadis bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam solat subuh, Nabi baca Al-Quran, di belakangnya ada orang juga baca Sabbihis. Jadi Nabi lepas solat tanya, siapa tadi yang lawan baca Quran dengan aku? Man yunazi'unil Quran. Hadis ni dalam Muwatta. Jadi ada sahabat kata aku, Nabi kata jangan buat demikian, melainkan Al-Fatihah. Melainkan Al-Fatihah menunjukkan bahawa hanya Fatihah saja kita boleh baca belakang imam yang sedang baca jahar. Baik. Dan lafaz ini, hadis lafaz ini awak cek dekat dalam kitab Sifat Salat Nabi SAW oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau pun sahihkannya. Tapi beliau tidak mengambilnya. Itu semua kita tahulah. Nah, beliau anggap ia telah dimansuhkan. Baik, tapi tidak ada dalil yang kuat untuk menunjukkan bahawa ia dimansuhkan, maka tegaklah ia sebagai dalil mewajibkan baca Al-Fatihah untuk setiap solat, setiap rakaat, sama ada di belakang imam ataupun tidak. Sama ada dia baca kuat ataupun tidak. Satu tempat aja kita tak perlu baca Fatihah, iaitu bila kita masuk, imam pun dah rukuk. Ketika itu kita baca Fatihah ke tidak? Tidak. Ketika itu saja gugurnya Al-Fatihah. Tetapi kalau ikut mazhab Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Mesti baca juga. Dan Imam Al-Bukhari sampai tulis kitab apa? Al-Qira'ah khalfal imam. Bacaan di belakang imam. Pada dia wajib baca semua at all times, termasuk masbuk. Nah, boleh. Jadi di sini semua ada dalilnya. Semua dah ada dalilnya belum? Dah ada dalil. Yang nak baca, dia ada dalilnya. Yang tak baca, dia pun ada dalilnya. Jadi siapa ada dalil, bila ditanya kenapa kau baca, dalilnya begini, tak mesti dia hafal semuanya. Dia hafal maknanya, dia tahulah ada dalilnya. Yang tak baca pun, dia kata dia ada dalilnya. Solat sebelah-sebelah. Jadi boleh tak kita gaduh-gaduh? Tak boleh kita gaduh-gaduh.
Yang masalahnya orang yang buat sesuatu tanpa tahu dalil. Itu saja yang masalah. Kemudian hujah-hujah yang digunakan oleh ulama, ini saya nak ingatkanlah. Jangan pula sampai yang kita dah tahu hujah, kita lekeh-lekehkan pendapat lain. Contohnya hujah Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dan lain-lain lagi, bahawa orang yang baca Al-Fatihah ni belakang imam yang baca surah ni, dia kata apa? Tak logik lah. Kita ni disuruh dengar Fatihah ni, suruh tadabbur. Bila kita pun dah baca, macam mana kita nak tadabbur? Ni buat kerja bodoh ke apalah, macam tu lah lebih kurang. Tapi dia tak cakap macam itu. Dia sudah logiknya tak masuk lah, kata orang tu, daripada maksud syariat. Kita mungkin tahu hujah tu, tapi jangan sampai kita gunakan pada orang yang dah memang ikut satu dengan hujah. Baik, dalam pembahasan ilmiah masih boleh lagi. Baik, satu dalil, ni satu hujah, dua dalil, tiga dalil dan empat dan sebagainya. Tapi tak boleh terus kita nak jatuhkan, terus kita pakai hujah-hujah seperti ini. Sebab isunya bukan setakat gunakan hujah akal saja. Kita ada hujah apa? Hadis. Nabi dah kata tak sah solat. Solatlah solatah liman lam yaqra bi ummil Quran. Tak ada solat. Solat kat sini umum ke tidak? Solat la nafiyalil jins. Semua jenis solat. Sama ada solat sendiri ataupun solat berjamaah, baca sir, zuhur, asar ataupun baca jahar, maghrib, subuh, isyak. Maka Nabi kata dia batil. Ini hujah lagi kuat daripada hujah apa? Akal sebenarnya. Dan siapa juga yang hujah dengan hujah dalil, sebenarnya dia ada sadaran yang kuat. Sebab saya katakan jangan sampai kita nak jatuhkan satu pendapat, kita bawa semua kita punya pandangan, semua hujah, lepas tu kita nak lemahkan pendapat lagi satu. Jadi saya dah ajar dekat sini, siapa yang baca belakang imam, dia ada dalil. Siapa yang tak baca belakang imam, dia pun ada dalil. Semua ikut sunnah, semua ikut salah. Walaupun khilafnya antara sah dengan tak sah, betul tak? Antara sah dengan tak sah. Tapi sebenarnya kita ada banyak masalah fiqh yang dia punya isu natijah, dia punya konsekuen, risiko dia sah ataupun tak sah, tapi tetap orang khilaf. Ya tak? Sentuhan lelaki dengan wanita bukan ajnabi, bukan mahram ini, dia antara sah dengan tak sah ke wajib sunnah ataupun wajib? Sah tak sah lah, bukan wajib sunnah lagi tau. Dah sah tak sah. Lepas tu daripada wuduk boleh pergi pada apa? Pada solat. Pun orang khilaf. Makan daging unta batal wuduk ke tak batal wuduk? Ni antara sah wuduk atau tak sah wuduk? Pun orang khilaf. Ada satu masalah belum kita jumpa. Solat belakang pundan. Khunsa. Sah, dia menjadi imam ke tak? Kita jawab, boleh kalau belakang dia semua khunsayun. Itu dia. Satu jamaah khunsa tak boleh juga. Tapi kalau belakang dia perempuan, dia menjadi tak? Isu besar agaknya kalau dia jadi imam belakang lelaki. Itu bab hampir-hampir kita tak pegang pun. Sebab apa? Practicality dia sangat jarang. Tapi talibul ilm kena baca juga. Bab khunsa khas. Baca Ashbah wa Nazair, Imam Suyuti dan lain-lain lagi. Dia satu bab permasalahan khunsa. Nanti ada lagi satu. Boleh solat belakang jin tak? Kalau boleh solat belakang malaikat Jibril, boleh tak solat belakang jin? Jin Islam lah. Boleh? Cerita pasal kahwin dengan jin dan macam-macam lagi, banyak cerita. Itu memang syok lah kalau dah tak boleh tidur kan. Baik, saya rasa saya dah cover masalah bacaan Al-Fatihah. Tumakninah pun dah, rukuk, sujud,
kaifiat-kaifiat ni akan datang hadis-hadisnya. Jadi kita sabar, kita akan baca hadis-hadisnya, macam mana Nabi rukuk, macam mana Nabi sujud dan sebagainya. Ada apa-apa soalan? Ustaz, adakah benar apa kata-kata 4 mazhab? Sekiranya kamu menjumpai hadis yang sahih, maka tinggalkan kata-kataku. Tapi mengapakah mereka masih hendak membenarkan mazhab mereka? Jadi jawabnya benar. Kata-kata 4 mazhab ni, kalau awak nak tengok kat mana, awak boleh tengok sendiri. Dekat awal-awal kitab Majmu' Nawawi pun ada. Dalam kitab Ibn Abdul Bar pun ada, Jami' al-Ilm wal Hikam, Jami' Fadl Ilmi. Dan juga kitab-kitab seperti Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, I'lamul Waqi'in Rabbil Alamin, yang mengumpulkan nukilan-nukilan seperti ini. Bila sah hadis, maka dia mazhabku. Bila ada hadis yang sahih, maka tinggalkanlah pendapatku. Ini kalau pendapatku bersalahan dengan hadis yang sahih. Jadi mereka melarang kita bertaklid. Imam Ahmad kata jangan seorang itu mentaklid aku sampailah dia tahu mana dalil aku, apa dalil. Tentang mengapakah mereka masih hendak membenarkan mazhab mereka, itu kena tanya mereka. Jadi kalau kita ikut hadis, adakah maknanya kita dah tinggalkan mazhab? Taklah, sebab mazhab suruh ikut hadis. Alhamdulillah. Sebab tu ramai juga ulama-ulama mazhab yang tidak ikut mazhab imam, sebab dia rasa apa? Mazhab imam tu bersalahan dengan hadis, atau hadis pendapat lain lagi kuat. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia kata kalau pegang anjing kena sertu. Betul. Kalau pegang khinzir ikut mazhab Imam Syafi'i pun kena sertu, kias dengan anjing. Tapi Imam Nawawi kata kias ini lemah. Dia kata tak payah sertu. Dan apa mazhab-mazhab ataupun masalah-masalah lain yang mereka tak ikut. Kita lihat Ibn Khuzaimah, dia ada mazhab sendiri, Ibn Munzir ada mazhab sendiri. Kerana Muzani pun ada mazhab sendiri dan sebagainya. Contohnya tentang kalau orang yang tak jumpa dua pembersih, dia tak jumpa air, debu pun dia tak jumpa, debu bersih pun tak jumpa. Kita tahu mazhab Imam Syafi'i apa dia? Solat hormat waktu. Kita cek Imam Muzani, tak silap saya, dia kata solat juga sebagaimana yang boleh dan tak perlu nak qadha. Kocik. Oh. Masih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, orang yang solat dengan memakai t-shirt yang ketat dan seluar yang ketat hingga boleh nampak seluar dalamnya, apabila dia rukuk, apakah solatnya sah? Apa sebab awak suka nak tahu solat dia sah ke tak sah? Apa pasal awak nak kata, hey tak sah? Mesti macam tu ya. Ayo tak sah, ayo. Nah. Masalah juga tahu ni, kalau sebagian syekh kita tak suka soalan macam ini. Nah, kalau awak nak tahu salat yang atau rukuk yang betul macam mana, yang sempurna macam mana, dia boleh kasih tahu. Bila nak cakap sah ke tak sah, ulama sangat takut nak cakap pasal benda-benda macam ni. Nah, sebab ni perlu ijtihad. Ala kulli hal, kita tahu bahawa hukum pakai menutup aurat dalam solat hukumnya wajib. Dan telah kita baca dalam bab satrul aurah dalam solat itu, mana kadarnya dan khilafnya. Baik. Dan telah kita tarjihkan bahawa hadis itu sahih lah, antara pusat dan peha itu adalah aurat. Tapi adakah pusat dan lutut itu sendiri aurat ke tidak? Antara satu. Kemudian pusat tu sendiri aurat ke tidak? Lutut tu aurat ke tidak? Boleh? Nah. Kemudian bila kita katakan aurat tu pusat, maknanya keliling dia tu. Keliling dia lah. Daripada atas tu pun dah kira aurat. Dan lutut juga kelilingnya. Okey, di sini kalaulah bila dia kita katakan memang macam ini pakaian dia, memang dia dah tak memakai pakaian yang elok, itu asalnya. Tapi kalau dia tutup aurat, asalnya solatnya sah. Cuma bila dia rukuk nampak seluar dalamnya, tapi tak nampak kulitnya lagi. Baguslah lagi. Ya. Jadi adakah bahagian itu bahagian aurat ke dah atas pusat? Wallahu a'lam. Sebaik-baiknya kita jangan cakap macam inilah. Kita tinggalkan. Lagi orang-orang macam ni, baik kita nasihatkan. Banyak-banyak pun kita katakan ini boleh
boleh membatalkan solat kalau tak tutup aurat. Tapi semua ulama akan kata bahawa solat dalam pakaian seperti ini hukumnya makruh, hukumnya dilarang. Kita ada keadaan bahawa bila kita dalam keadaan normal, dia tutup aurat. Tapi bila dalam rukuk dan sujud, kadang-kadang terbuka, tanpa kita sengaja, tanpa kita sadari lagi pun, maka ketika itu dimaafkan. Kena ingat juga hal tu. Lagi satu soalan, Ustaz, ada yang menyatakan bahawa dalam Al-Quran tidak ada ayat yang menyatakan rukuk rukuk itu haram. Tak ada ayat yang menyatakan rukuk itu haram dalam Al-Quran lah. Bagaimana menasihati orang-orang begini? Sigaret. Nah, apa nak nasihatkan apa? Dia cakap betul ke salah tu? Betul lah. Tak ada dalam Quran yang kata rokok tu haram. Nak nasihatkan apa lagi? Bagus. Dia halalkan rokok ke? Tak kan? Dia cuma kata rokok tu tak ada pengharamannya dalam Al-Quran. Jawabnya betul ke tidak ni? Betul, rokok. Tapi benda lain ada disebutkan. Dan ada yang disebutkan secara umum. La darara wa la dirar. Kan ada? Tak boleh memudaratkan dan dimudaratkan. Ini mudaratkan diri sendiri. Itu dah jadi kaedah yang besar. Jadi kita katakan, kita kena rujuk setiap makanan, setiap minuman, setiap hisapan macam ni. Apakah dia memudaratkan kesihatan ataupun tidak. Kalau baca karangan Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, dia bawa berpuluh-puluh hujah keburukan rokok. Dia kata dalam awal risalahnya, satu hujah saja dah boleh cukup haramkan. Daripada kalangan fuqaha, cukup satu hujah dah boleh haram. Ni kalau dah berkumpul semuanya sekali, dah tentu tak ada syak lagi bahawa hukum rokoknya itu haram. Nak tahu boleh rujuk kepada risalah tersebut. Dan orang-orang yang tulis tentang pengharaman rokok, kitab-kitab yang diterjemahkan atau kitab-kitab sendirinya, mesti diorang rujuk kitab-kitab seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, dah lama dah, berpuluhan tahun dia dah tulis. Okay, kalau membazir dah tentu sekali, sebatang $1. Orang nak bakar $1. Habis sekejap saja. Baik, apa makna pembaziran? Kita tak perlu benda tu kita beli. Itu pembaziran. Tapi kalau kita perlu benda tu, walaupun mahal, mungkin tak apa. Kereta mahal macam mana pun, tapi kita masih pakai dan kita mampu, tak semestinya membazir. Tapi kalau kita beli 10 dulang nasi, kita cuma makan setengah dulang, confirm pembaziran. Boleh tak ni? Tapi kalau kita beli 10 dulang dan kita makan 10 dulang, saya kita lapar bulan puasa kan? Membazir ke tidak? Tak membazir. Tak membazir. Sebab tu beza beli kereta dengan harga 500,000 dengan beli nombor plate 500,000. Sebab kereta pakai, plate tak ada faedahnya. Saya rasa tanya semua ulama akan kata ini satu pembaziran. Walaupun daripada mana orang kaya pun, dia tetap satu pembaziran. Beza. Tapi kalau itulah pakaian dia, minyak wangi dia ke, buah apa makanan ke, rumah, istana ke apa, tu masih dipakai lagi. Benda yang tak dipakai seperti nombor ni tak ada faedahnya. Tentu satu pembaziran. Pembaziran je dah haram. Kalau dia dah membazir, lepas tu dia memudaratkan diri sendiri. Tak kenyang pun tidak, tak kenangan haus pun tidak. Nah, lepas tu dia kita batuk, dia buat kita sakit dan sebagainya. Jadi tentulah ya haram hukumnya. Kemudian dia mengatakan perbuatan tersebut dibenci oleh malaikat. Sebab ia dibenci oleh manusia, dan para malaikat benci apa yang anak Adam benci. Jadi tentulah ia sesuatu yang diharamkan. Dan satu yang kita kena faham, bahawa Nabi SAW larang orang yang makan makanan yang busuk, buah bawang putih,
bawang merah, benda yang busuk ni, supaya daripada mendekati masjid. Yang kata suruh boleh masuk masjid, solat tentu tak boleh. Dekat masjid pun tak boleh kerana mengganggu orang ramai. Jadi kalau mereka nak solat, mereka kena solat kat luar masjid. Ketika itu mereka tak wajib solat jemaah. Sebab kalau mereka solat jemaah, mereka buat dua dosa. Satu makan, lepas tu solat. Nampak? So, macam mana kita boleh kata perkara itu bagus? Awak boleh makan kurma dalam masjid. Baik, awak makan kurma dalam toilet tak? Apa awak buat dalam toilet? Awak boleh isap rokok dalam masjid tak? Tapi dalam toilet awak buat apa? So awak tahu dia khabith ke bukan? Nah. Jadi nasihat untuk orang yang diuji oleh Allah SWT dengan benda ni ujian lah. Ujian ke bukan? Ujian. Sebab kadang ada orang tu susah. Jadi kita katakan, sebagaimana semua ujian, dia kena bersabar. Sabar bukan sabar terus hisap. Dia kena sabar, tinggalkan. Kalau ditinggalkan kerana Allah akan gantikan yang lebih baik daripadanya. Baik. Bukan kita tinggalkan rokok ni dengan kita isap rokok lain. Ada yang tak isap rokok biasa, dia isap rokok apa? Yang buah-buah tu. Yang itu pula. Ada isap yang nikotin free, isap juga. Tinggalkan aja semua. Kalau bulan puasa dia boleh buat 1 bulan, daripada pagi sampai maghrib dia boleh tinggalkan, apa tak boleh tinggalkan terus? Maknanya kalau dia nak, boleh tak mati pun. Tak mati pun. Belum pernah kita dengar orang mati kerana meninggalkan rokok. Yang kita selalu dengar apa? Sebaliknya, orang yang mati disebabkan rokok. Jadi kalau kita sayangkan diri sendiri, kita sayangkan orang yang dekat dengan kita, maka tinggalkanlah. Dan kita kalau betul amalkan sunnah Nabi SAW yang selalu dengan wangi-wangi. Dia paling suka wangi. Daripada dunia ni, dia suka 3 benda je. Dia suka apa? Wangian, dia suka wanita, dan dia suka 2 je. Ada lagi satu. Dik wanisa. Oh ya, yang ketiga tu bukan daripada dunia lah. Nak ikutkan bukan daripada dunia. Waju'ala qurratu aini asfis solat, dan dijadikan penyejuk mataku pada solat. Tu 3 benda. Solat tu pun nak ikutkan bukanlah duniawi. Jadi kalau kita amalkan wangi-wangian, dan sunnah Nabi SAW suka bersihkan mulut, tak mungkin kita apa? Tak mungkin, tak mungkin. Itu dia. Jadi semua dalil. Jadi kalau nak nasihatkan orang-orang seperti ini, kita katakan bahawa hukum rokok sekarang ini telah diijma'kan oleh ulama. Tak ada ulama yang kita tahu sekarang yang mengatakan dia tidak wajib. Dulu, dalam 400 tahun dulu, ada ulama. Imam Syaukani rahimahullah ta'ala kata hukum dia makruh. Dia balik kepada dalil lah. Tak ada dalil haram, tapi dia tak bagus, tak disukai, dia tetap cakap dia makruh. Tapi sekarang dah jelas secara pasti kemudaratannya, maka tak mungkin orang yang alim, yang faqih ragu-ragu bahawa hukumnya adalah haram. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kita jumpa 2 minggu lepas ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.